sindiket judi dalam talian tumbas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 7 lelaki warga tempatan ditahan dipercayai terlibat kes penipuan judi dalam talian. Ia hasil sebuah di 2 kondominium di Salak Selatan yang disyaki dijadikan sebagai pusat panggilan. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin memaklumkan sindiket yang beroperasi sejak April lepas meraih transaksi kemasukan kredit sekitar 13 juta ringgit sebulan. Siasatan awal menepati premis turut digunakan untuk mempromosikan judi dalam talian dan menyasarkan mangsa warga tempatan dan warga asing. Pelbagai barangan yang dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan judi dalam talian dirampas. Kesemua suspek yang berusia antara 14 hingga 40 tahun itu direman 4 hari. Lagi kes terpedaya sindiket penipuan pelaburan dalam talian dan panggilan telefon. Polis Johor terima 3 laporan yang melibatkan kerugian 1.41 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, kes pertama babitkan seorang wanita dengan kerugian lebih RM637,000. Mangsa dijanjikan keuntungan 11% daripada jumlah modal yang dikeluarkan dalam tempoh 7 hari urus niaga dilakukan. Kes kedua pula libatkan seorang lelaki yang lakukan 19 transaksi berjumlah lebih RM451,000 ke 16 akaun berbeza menerusi skim pelaburan kripto. Sementara kes ketiga babitkan wanita yang dihubungi melalui panggilan telefon dan dikatakan mempunyai bungkusan haram daripada pos laju. Mangsa yang terpedaya telah mengikut arahan untuk buat 15 transaksi berjumlah lebih RM322,000 ke 11 akaun. Orang ramai diminta sentiasa waspada dan ambil langkah berjaga-jaga terutama dalam urusan melibatkan transaksi kewangan. Ini pula di Perlis, 2 lelaki berusia 26 dan 28 tahun ditahan bersama 20 kilogram ganja. Tangkapan dibuat susulan penahanan sebuah kereta di Lebuh Raya Kuala Perlis Changlun 4.30 petang semalam. Pemangku Ketua Polis Perlis SSC Baru Hisham Baharudin dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan sebuah kotak mengandungi 20 ketulan mampat ganja ditemukan. Kedua suspek positif dadah jenis ganja. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kedua suspek direman 7 hari sehingga 11 Oktober ini. Sementara itu, di Sabah, cubaan suami isteri seludup keluar syabu seberat 4.9 kg menerusi jeti CIQ lama Tawau gagal apabila ditahan polis di jeti berkenaan Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Jasmine Husin memaklumkan penahanan pasangan warga asing berumur 21 dan 22 tahun itu dibuat dalam pemeriksaan rutin berkala di jeti tersebut. Pemeriksaan dilakukan ke atas pasangan berkenaan selepas didapati membawa sebuah tong dalam keadaan mencurigakan. Kedua suspek direman 7 hari. 31 warga asing yang salah guna pas lawatan sosial dengan terlibat kegiatan tidak bermoral ditahan di sekitar Johor Bahru. Menurut Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir, mereka yang ditahan merupakan warga Thailand, Myanmar, Indonesia dan Vietnam. Serbuan dilakukan di beberapa premis urutan refleksologi dan spa di daerah itu. Siasatan awal menepati mereka memasuki negara secara sah dan memenuhi syarat kemasukan bagi tujuan pelancongan. Pemeriksaan di sekitar premis terlibat menjumpai bilik rahsia yang digunakan warga asing tersebut untuk bersembunyi semasa serbuan. Selain itu, 3 warga tempatan disiasat mengikut Seksyen 56-1-D Akta Imigresen 1959-63 kerana melindungi warga asing. Beras import yang dibekalkan oleh Padi Beras Nasional Berhad Bernas adalah tulen dan selamat. Bernas menyangkal dakwaan pihak tidak bertanggungjawab berhubung penularan mesej berantai melalui media sosial kononnya terdapat campuran beras plastik di dalam produk syarikat itu. Bernas dalam kenyataan menegaskan pihaknya sentiasa memastikan tahap pematuhan piawaian yang tinggi dan pemantauan kualiti yang ketat di setiap peringkat perolehan bekalan beras import dan tempatan.
semua jenis beras import dibawa masuk perlu melalui syarat ketat dan proses pemeriksaan kualiti rapi bermula di negara pembekal sehingga sampai ke negara ini. Selain turut dibekalkan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang telah ditetapkan kerajaan, ia bertujuan mencegah sebarang bentuk penyelewengan yang tidak diingini. Tepat pukul 12.30 malam tadi, berakhir sudah tempoh berkempen bagi Pelandai Kecil N36 Dewan Negeri Pelangai. 16,383 pemilih berdaftar DUN Pelangai akan memilih wakil baharu mereka menggantikan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun yang terlibat nahas pesawat di Elmina Shah Alam Ogos lalu. Peroka makna dia kena kerja keras, makna untuk membina dan menjaga masyarakat peroka. Itu harapan kita. Harapan kita apa-apa masalah peroka, dia kena tahu, kena ambil tindakan yang pantas. Itulah harapan peroka sekarang ni. Pada wakil rakyat. Ya, pada wakil rakyat kita yang akan menyambung. PRK DUN Pelangai menyaksikan pertandingan 3 penjuru calon Barisan Nasional BN Dato' Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad, selain calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli. Hanya calon PN yang akan mengundi esok di SMK Felda Cimomoy memandangkan kedua-dua calon BN dan bebas berpekan pengundi di Dun Ketari juga di dalam kawasan Parlimen Bentong. 9 pusat undi disediakan meliputi 30 saluran dibuka dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Dewan Orang Ramai Felda Kemasul pula menjadi pusat penjumlahan undi rasmi. PRK DUN Pelangai menyaksikan tiada urusan undi awal selepas SPR mengeluarkan 73 kertas undi pada yang layak mengundi secara pos. Tular di media sosial, sebaran pesanan teks dengan pautan untuk menebus bantuan sumbangan asas ramah SARA sehingga RM1,000 sebulan melalui MyCard. Pautan didakwa membolehkan mereka menebus bantuan berkenaan menerusi pendaftaran nombor kad pengenalan. Semakan kami mendapati ini adalah palsu. Kementerian Kewangan menerusi laman Facebook turut menafikan perkara berkenaan sekaligus mengesahkan MOF tidak memerlukan maklumat sebegitu. Bantuan SARA diberi secara automatik kepada lebih 210,000 penerima sumbangan tunai ramah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan diminta layari laman sesawang rasmi. Sekiranya anda klik pada pautan tidak sah, pengguna mungkin dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko menjadi mangsa kecurian maklumat. Henti dan putuskan rantaian penyebaran maklumat palsu kerana anda boleh didakwa. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu UAE selama 2 hari yang bermula Khamis sebagai berjaya. Selain berjaya memperoleh pelaburan pasti sebanyak RM40.6 bilion, pertemuan-pertemuan yang diatur juga sangat signifikan dan bermakna sehingga segala perancangan dimuktamadkan dengan baik. Pelaburan yang telah pasti, ini bukan hasrat, ini pelaburan yang telah diumumkan, iaitu RM40.6 bilion yang terkait dengan Mazda dari sudut teknologi hijau dan apa yang dikatakan renewable energy, dan juga dalam beberapa isu lain dalam bidang energy, logistics, aerospace sector, iaitu Mazda dan beberapa syarikat yang terkait.
Beliau berkata demikian pada sidang media sebelum berangkat pulang ke Malaysia. Malaysia dan UAE turut menyatakan komitmen untuk meningkatkan perkongsian strategik serta bersedia memanfaatkan sumber yang dimiliki bersama demi kepentingan kerjasama dua hala pada masa akan datang. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memaklumkan UAE memberi komitmen pelaburan RM40.6 bilion kepada Malaysia dalam 3 sektor utama. Nilai terbesar difokuskan kepada tenaga baharu RE, diikuti aeroangkasa dan logistik. Dari segi sudut pelaburan, pada hari ini Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyaksikan signing of commitment daripada Mazda, komitmen up to $8 billion untuk 10 gigawatt untuk renewable energy. Ini kalau kita translate to US dollar is up to $8 billion. Dan MIDA juga telah berjaya untuk mendapat komitmen pelaburan sebanyak 600 million US dollar, 450 million US dollar dari sektor logistik dan 150 million US dollar di sektor aerospace. Jadi 8 billion US dollar itu dari sektor renewable energy. Jumlahnya 8.6 billion US dollar ataupun dari segi ringgitnya ialah 40.6 billion ringgit. Rundingan yang dijalankan dengan wakil UAE turut melibatkan pelaburan dalam pelbagai sektor lain yang akan dimaklum dari semasa ke semasa. Lawatan Perdana Menteri ke Emirat Arab Bersatu UAE mampu merancangkan ekonomi kedua-dua negara. Fellow Kanan Akademi Nusantara NESR Profesor Dr. Azmi Hassan berkata dengan perjanjian yang dimeterai untuk membangunkan tenaga boleh diperbarui yang mampu menjana kuasa hingga 10 gigawatt akan memantapkan lagi kerjasama Malaysia dan UAE. Jadi ini menunjukkan bahawa arah tuju kerjasama antara Malaysia dan UAE memang betul untuk dikatakan tenaga, untuk mendapatkan tenaga seperti minyak fosil ataupun terutama sekali dari segi tenaga yang boleh diperbarui. Jadi ini yang dikatakan misi utama Datuk Seri Anwar dalam menjalin kerjasama ekonomi pelaburan di antara Malaysia dan juga Emirat Arab Bersatu. Kerjasama ini melibatkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Syarikat Tenaga Masa Depan Abu Dhabi Masdar. Dengan lawatan ini sepatutnya akan menjalankan suatu kerjasama yang erat dan saya kira mungkin berlaku apa yang dikatakan sebagai perpindahan teknologi dan juga aktiviti pelaburan yang akan menguntungkan kedua belah pihak, terutamanya dari segi pembinaan kapasiti, terutama bagi para pemain di dalam sektor tenaga boleh diperbarui ataupun renewable energy. Lawatan ini secara tidak langsung membuka peluang pada pelabur serta peniaga menceburkan diri dalam bidang ini. Pelaksanaan rangkaian persendirian 5G Petronas memacu kerjasama dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan akademia. Ini terutama dalam mendukung matlamat ekonomi madani serta pelan induk perindustrian baharu 2030 ke arah memperkukuh laluan reformasi ekonomi. With its fast connectivity, low latency and capacity to handle massive data flows, 5G will empower industries to innovate, compete, and excel on a global scale. It will enable seamless communications, enhance automation, and facilitate the growth of industrial, crucial to economic success. Sama juga melahirkan persekitaran inovasi berkembang maju serta membolehkan negara memanfaatkan keupayaan teknologi 5G yang lengkap. Malaysia berada pada landasan tepat mengorak langkah ke arah transformasi digitalisasi memanfaatkan teknologi 5G. And I think particularly for enterprise use case, the
adoption of local private 5G network by Petronas sets the stage, inshallah, for a lot more take-up of 5G, particularly among not only the GLCs but also SMEs going forward. We can see that some of the most beneficial aspects of 5G include not only high speed, low latency, more connections, more devices can be connected to one access point, and this really helps drive efficiency, increase yield and productivity for organizations such as Petronas. Setakat September lalu, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk mencecah 70.2% dan langganan 2.49 juta dengan kadar penembusan 7.4%. Negara anggota ASEAN bersepakat untuk memberi kerjasama kepada Malaysia dan mengutamakan rakan negara serantau dalam membantu isu berkaitan makanan termasuk isu kekurangan beras. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan ke-45 AMAF 2023 itu turut merangkumi sektor pertanian dan perhutanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perbincangan lebih terperinci turut terarah kepada disiplin kementerian. Negara ASEAN akan mengutamakan sesama ASEAN terlebih dahulu. Misalnya Vietnam, Kamboja dan Thailand mengatakan bahawa sebarang permintaan baru, penambahan import dan sebagainya, mereka akan mempertimbangkan. Artinya kerjasama antara ASEAN, contoh satulah, lain-lain perkara begitu juga. Jambatan Beli akan dibina di Kampung Long Kidau, Ranau bagi menggantikan jambatan asal yang runtuh akibat hujan lebat dan banjir awal tahun lepas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek pembinaan jambatan sepanjang 105 meter itu akan dilaksana segera apabila semua proses perolehan diselesaikan. Kabinet telah bersetuju alternatif untuk pembinaan Bailey Bridge yang boleh siap segera. Namun diminta KKR untuk menyemak. Atas sebab itu saya mengambil inisiatif untuk datang sendiri bersama dengan wakil daripada JKR Sabah dan juga JKR daerah untuk bertanya dan melihat sama ada sesuai atau tidak Bailey Bridge dipasang. Sebab kita tidak mahu kalau kita pasang pun akhirnya kalau tidak sesuai, ia tidak memenuhi keperluan masyarakat di sini. Kerosakan jambatan itu turut mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan melawat kawasan tersebut semasa kembara kenali Borneo September lalu. 19 pos kawalan sepadan baru akan dibina di Sabah dan Sarawak menjelang tahun 2025 melibatkan peruntukan RM69 juta. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan 4 daripadanya dijangka siap tahun ini manakala 7 lagi tahun depan. Secara keseluruhan, penambahan 19 pos baru ini akan melengkapkan 42 pos kawalan beroperasi. Jadi ini antara aspek yang penting bagi kita. Sebab itu pengawalan sepadan kita itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah tentang ketirisan hasil negara, penyeludupan dan sebagainya. Jadi ini sebab itu kita tahu kita di peranan Kementerian Pertahanan ini bila kita menjaga semua kepentingan-kepentingan kita itu sebenarnya kita memang menjaga kedaulatan negara kita. Ideologi atau aktiviti ekstremis boleh muncul daripada pelbagai latar belakang atau kewarganegaraan. Ia tidak eksklusif kepada mana-mana komuniti. Justru Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalullah bertitah usaha memeranginya perlu sentiasa diperhebat supaya tidak terus menular. Titah baginda ekstremisme merupakan cabaran untuk semua pihak dan memerlukan komitmen daripada semua lapisan masyarakat. Baginda bertitah demikian ketika berangkat di Masjid Maulihim Islam di wilayah Terang, Thailand sempena program ziarah Mahabbah
Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil dan anak anda baginda Sharifah Farah Adriana Jamalul Lail. Di Kuala Lumpur, 30 negara menyertai Global Knowledge Dialogue GKD bagi memperkasa suara sains di rantau Asia dan Pasifik. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Atur Joseph Kurup, GKD merupakan platform perbincangan penting dalam membangunkan pelan tindakan lebih komprehensif di bawah inisiatif Majlis Sains Antarabangsa ISC. Forum membincang mengenal pasti perkara keutamaan serantau termasuk peluang serta cabaran yang turut menjurus aspek kecerdasan buatan AI demi kelestarian kini dan akan datang. We stand at the forefront of digital evolution dedicated to a future where innovation knows no bounds and technology catalyzes prosperity and progress. I'm glad that today's Global Knowledge Dialogue highlights artificial intelligence as one of the topics of discussion and its interconnectedness with the overarching subject of planetary health. Dalam pada itu, memorandum persefahaman dimeterai antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turki bertujuan berbentuk perkongsian strategik dua hala serta memupuk kerjasama saintifik dalam bidang pendidikan. Pakej pelancongan pada harga munasabah dan berpatutan ditawarkan sebenarnya Tahun Melaka 2024. Jaminan itu diberikan Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman. Ia bertepatan dengan status Melaka sebagai bandar pelancongan yang mampu dilawati. Sudah semestinya lah, itu sebabnya kita pada tahun 2024 ini kita buat Tahun Malam Melaka. Sudah semestinya lah seperti apa yang saya sebut tadi, tawaran yang begitu menarik segi dan harganya juga bukan hanya berpatutan, malahan kita bagi keistimewaan kepada tetamu-tetamu sepenuh Tahun Malam Melaka tahun hadapan dah. Dan jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai untuk merasai kemeriahan Mata Fair di peringkat Dingin Melaka ini. Perkembangan sukan, kem sepak takraw negara berpeluang menghadiahkan pingat emas buat negara di Hangzhou apabila berjaya melangkah ke pentas akhir acara antara regu lelaki dengan menempaskan pasukan Filipina petang tadi. Pada aksi separuh akhir yang berlangsung sengit itu menyaksikan skuad negara menundukkan pasukan lawan 2-0. Pada pertembungan di Gimnasium Pusat Sukan Janhua itu, Malaysia yang menurunkan regu Muhammad Azlan alias Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi tidak berdepan masalah mengatasi trio Reggie Otoste, Jason Horte dan Rosited Gabayeron 21-15, 21-11. Selepas ini, skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun yang merupakan juara bertahan akan membuat perhitungan menentang Thailand yang sebelum ini menewaskan mereka di pentas final acara regu berpasukan lelaki minggu lepas. Thailand mara ke final selepas mudah menjedakkan Vietnam 21-5, 21-7 dalam tempoh 25 minit pada satu lagi aksi separuh akhir. Berdasarkan rekod, Malaysia merangkul pinggan emas antara regu lelaki pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia yang menyaksikan Thailand tidak menghantar penyertaan dalam acara itu. Kejayaan membawa pulang 3 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa menjadikan kontingen squash antara kem terbaik negara di Tamasya Sukan Asia 2022. Squash dijangka kekal menjadi sukan penyumbang pingat buat kontingen negara bagi 2 kitaran Sukan Asia akan datang. Kupasannya bersama Muhammad Zamri Suharani.
Pengarah Kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, SRAM, Meja Bersara Esman yang berpuas hati dengan pencapaian pasukan kebangsaan, terutamanya pingat berkenan hadir menerusi barisan pemain muda. The future is looking bright because both Ng En Yao and Siva Sangri are still young. They have at least 1 or 2 more Asian Games to go. We have the young girl Aira Azman. She is only 19 years old. She's already in the team. So our team, we've got some young players coming up in the men's as well. So the next Asian Games, we will try to equal this result here. Sukan Asia edisi ke-19 kali ini skuas meraih emas menerusi acara berpasukan wanita, perseorangan lelaki dan wanita. Manakala perak diraih menerusi acara bergu campuran serta gangsa daripada acara berpasukan lelaki. Sementara itu, pemenang pingat emas Ng En Yao yakin ini adalah kebangkitan atlet baru selepas era Datuk Nicol David di Sukan Asia. Saya rasa sebelum ni mungkin ada satu kemarau lah, mungkin lepas Datuk Nicol David, lepas orang Bengi Aslan Iskandar, mungkin ada orang yang dekat luar cakap mana squash next generation squash, dan kalau orang yang ikut squash dengan detail, diorang akan tahu we've been coming for a long time. Dari junior saya dengan Siva dah banyak contribute medal-medal kepada Malaysia, and I think this is our time at the biggest stage. Selepas era Datuk Nicol David dan Muhammad Azlan, peminat skuas tempatan akhirnya boleh menarik nafas lega adanya bakat baru yang mampu menjulang nama Malaysia. Berikan ruang dan waktu buat mereka untuk melangkah lebih jauh membawa nama negara. Muhammad Zambiri Soharani, RTM. Selepas merangkul emas di Sukan Asia Hangzhou, pemain skuash lelaki negara Ng En Yao kini berazam untuk memburu kedudukan ke-10 terbaik dunia. Dia mahu memastikan dapat berada dalam kelompok terbaik dunia selewat-lewatnya Jun tahun depan. Atlet berusia 25 tahun itu kini di ranking ke-18 dunia. Buat season ni memang target nak achieve dalam ranking top 10 dunia lagi. So itu sasaran untuk season ni. Hasil sasaran pertama untuk menang Asian Games ni dah tercapai. So lepas ni memang fokus untuk target break dalam top 10 lah dalam masa season ni. So by May or June next year, hopefully I'll be in the top 10. En Yao ditemui selepas selamat tiba di KLIA dari Hangzhou, China. Di Sukan Asia, En Yao menepati sasaran dengan membenam pemain veteran India Saurav Ghosal 9-11, 11-9, 11-5, 11-7 dalam perlawanan akhir perseorangan semalam. Selepas ini, dia akan membuat persiapan rapi untuk memburu emas di Piala Malaysia S2023 yang bakal berlangsung di Seremban November ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.